أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada malam ini. Walaupun hari hujan lebat, tetapi bila Allah telah memilih seseorang itu untuk sampai ke rumahnya menjadi tetamunya, maka dia tetap akan sampai. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Pilih kita daripada ribuan orang untuk sampai ke rumahnya. Sementara menantikan sembahyang fardu Isya, kita dengar sedikit tazkirah. Dan tazkirah kita pada malam ini adalah sambungan daripada pelajaran kita pada bulan yang lepas, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang masih belum selesai lagi perbincangannya. Tuan-tuan yang ada Al-Quran boleh buka muka surat 240 ya. Hari ini kita berada pada ayat yang ke-43. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-43 dari surah Yusuf alaihissalam, ya, sama-sama kita ulang kaji sedikit apa yang telah sama-sama kita baca pada bulan yang lepas, ya. Pada bulan yang lepas kita telah pun sama-sama mengikuti satu pengajian di mana kita mendengar bahawa Nabi Yusuf alaihissalam telah disumbatkan ke dalam penjara. Disumbatkan oleh isteri kepada seorang menteri Mesir yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana dia gagal menggoda Nabi Yusuf, walaupun 1000 cara digunakan untuk menggoda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tetap bertahan, tidak termakan dengan godaan wanita itu. Maka tiada pilihan bagi wanita tersebut melainkan menyumbat beliau ke dalam penjara. Dan perbuatannya itu disokong oleh suaminya yang pada waktu itu bertugas sebagai salah seorang menteri yang berkuasa penuh di Mesir, ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam disumbatkan ke dalam penjara dalam keadaan dia tidak melakukan apa-apa jenayah pun, ya. Yang bersalahnya ialah perempuan tersebut. Perempuan itu yang menggoda dia, bukan dia yang menggoda perempuan itu. Tetapi pada waktu itu sistem pentadbiran, sistem kehakiman pada waktu itu, sistem kehakiman yang korup, ya. Dia dikuasai oleh menteri-menteri yang korup. Maka sebab itu orang yang bersalah tidak dimasukkan ke dalam penjara, orang yang tidak bersalah disumbat ke dalam penjara. Sistem pentadbiran di Mesir pada ketika itu dia adalah sistem raja berperlembagaan. Macam kita lah, dia ada raja dia, tapi raja tersebut dia tak ada kuasa, ya. Dia menyerahkan kuasa dia kepada menteri-menteri dia untuk mentadbir. Sama macam Malaysia. Pada waktu itulah Nabi Yusuf ada. Jadi bermakna apa yang berlaku pada Nabi Yusuf ini tidak diketahui oleh raja. Raja tak tahu apa-apa pun. Sebab raja dia hanya melantik menteri dia, perdana menteri dia. Lepas tu semua urusan pentadbiran dijalankan oleh menteri-menteri dia. Ya. Jadi dia tak ada kuasa apa pun. Dia tak tahu apa benda pun berlaku kat bawah tu. Dia duduk istana je. Jadi masa Nabi Yusuf di penjara ni, raja yang memerintah Mesir dia tak tahu apa pun. Nabi Yusuf pun dia tak tahu. Kes ni pun dia tak tahu.
Yang tahu hanyalah menteri-menteri yang korup, yang tidak bertanggungjawab, yang telah menyumbat Nabi Yusuf ke dalam penjara semata-mata nak membenarkan nafsu syahwat seorang perempuan. Itu saja. Jadi Nabi Yusuf pun disumbatkan ke dalam penjara, dan kita sama-sama dengar pada minggu lepas, ketika dia berada di dalam penjara, dia telah bertemu dengan banduan-banduan di dalamnya. Dan di antara banduan-banduan tersebut ada 2 orang banduan yang bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tanya tentang apa? Tanya tentang mimpinya. Ya, tanya tentang mimpinya. Salah seorang daripada mereka itu, ya, salah seorang daripada mereka itu bertanya tentang apa dia? Tentang mimpi dia. Ya, pada ayat yang ke-36 tu. Ya, sesungguhnya aku bermimpi memerah anggur, dan yang lainnya berkata aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebahagian jadi makan burung. Jadi 2 orang banduan ini bermimpi. Salah seorang bermimpi bahawa dia memerah anggur, salah seorang bermimpi dia membawa roti di atas kepala, dan roti di atas kepala itu dimakan oleh burung-burung. Apakah takwil mimpi tersebut? Dan kita sama-sama telah pun memahami bahawa Nabi Yusuf telah mentakwilkan mimpi itu. Yang bermimpi dia memerah anggur itu akhirnya dibebaskan. Kata Nabi Yusuf, kamu akan dibebaskan tak lama lagi, dan selepas dibebaskan kamu akan bertugas di istana menjadi tukang tuang air raja. Ya. Kedua-dua banduan ini memang dia orang istana. Dia bekerja di istana, tetapi kerana kesalahan yang dia buat, maka dia telah disumbat dalam penjara. Dalam penjara dia bermimpi. Salah seorangnya bermimpi apa? Saya bermimpi bahawa saya memerah anggur. Kata Nabi Yusuf AS dalam takwilan itu, kamu akan dibebaskan dan kamu akan bertugas kembali sebagai orang yang menuang air kepada raja bila raja nak minum. Adapun kamu yang bermimpi meletak roti di atas kepala dan datang burung memakan roti itu sampai habis, kamu akan dihukum mati. Kamu akan dihukum mati, dihukum gantung sampai mati. Jadi apa yang berlaku itu benar. Tak lama lepas itu, salah seorang daripada mereka dibebaskan dan kembali bertugas di istana sebagai tukang tuang air raja. Ya. Nabi Yusuf AS beritahu kepada kawan dia yang bebas tadi, bila kamu bebas, tolonglah bawa semula kes aku ni kepada raja. Sebab raja tak tahu kes aku ni dipenjara sebab menteri-menteri korup itu yang memenjarakan aku. Raja tak tahu. Jadi bila engkau dah jadi tukang tuang air raja, engkau beritahu raja bahawa ada kezaliman berlaku dalam penjara ni. Aku dipenjara kerana dizalim oleh menteri-menteri yang korup tu. Tolong beritahu raja. Jadi kawan tadi pun bersetuju, baiklah bila aku dilepaskan nanti aku akan beritahu raja. Dalam Quran cerita, selepas dia bertugas di istana sebagai tukang tuang air raja, dia terlupa nak beritahu raja tentang apa yang berlaku dalam penjara. Tentang ada seorang lelaki yang dipenjara secara zalim. Dia tak buat salah apa pun, tetapi telah dipenjarakan oleh menteri-menteri yang korup kerana nak membenarkan kata-kata seorang perempuan yang bersyahwat besar. Ya. Lelaki ni dia terlupa nak beritahu. Dia kerja tuang air raja, maklumlah kerja kat istana kan, seronok kerja dalam aircon agaknya. Ya, tuang air raja, dapat allowance besar gitu gini, dia terlupa. Dia dah janji dengan Nabi Yusuf nak beritahu raja, dia tak beritahu raja. Sehinggalah bertahun-tahun dia bekerja di istana. Nabi Yusuf tunggulah bertahun-tahun dalam penjara. Bilalah kes aku ni nak disebut kembali? Bilalah raja datang nak tolong aku? Nampak? Tak ada bertahun-tahun. Dalam Quran kata fi bid'is sinin, dalam beberapa tahun. Tak tahu berapa tahun Nabi Yusuf tunggu, tak tahu. Cuma dalam Quran kata fi bid'is sinin, dalam beberapa tahun yang banyak. Jadi bayangkan kalau 10 tahun lah Nabi Yusuf tunggu, mana 10 tahun lah lelaki itu terlupa nak beritahu. Sehinggalah pada satu hari raja ini dia bermimpi pula. Tadi banduan tadi bermimpi, sekarang ini raja ini pula bermimpi. Bila mimpi raja ni, kita boleh tengok pada ayat yang ke-43 dari surah Yusuf. Apa kata Allah dalam menceritakan perkara ini? Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf
wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ayat 43. Raja tu pula bermimpi. Apa mimpi raja? Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya. Bila raja tu bermimpi, dia panggil jemaah menteri dia. Wahai memanda menteri, ya, beta bermimpi. Tolong takwilkan mimpi beta ni. Apa dia ni? Beta takut ni mimpi ni. Menteri-menteri pun kata, apa mimpinya wahai tuanku? Maka tuanku raja pun berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Ya, aku bermimpi ada 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk, tetapi telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Ni makna apa ni? Nampak? Kalaulah lembu gemuk makan lembu kurus, ini benda biasa. Tapi sekarang ni lembu gemuk, 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Ni makna apa ni? Ini maknanya menakutkan. Gitu. Ya. Jadi raja dah takut. Dia rasa macam ada benda buruk. Nampak tak? Ada benda buruk. Jadi dia tanya jemaah menteri dia, apa lagi dia mimpi? Dan dia bermimpi 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dia bermimpi ada 7 tangkai gandum berwarna hijau, di sebelah dia ada 7 tangkai gandum yang sudah kering. Ya. Tak boleh. Tak boleh dia banyak tak rosak. Ya. Tak boleh. Bukan saya boleh. Bagus ni. Tak boleh sebab dia banyak buat. Tak boleh. Maaf tuan-tuan. Jadi dia bermimpi 2 perkara dia mimpi. 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Lepas tu dia nampak dalam mimpi dia tu ada 7 tangkai gandum yang hijau. Di sebelah dia ada 7 tangkai gandum yang kering. Nampak tu? Ya. Ini apa maknanya ni? Jadi raja dah takut. Sebab raja-raja dulu kala zaman itu, mereka ini percaya kepada mimpi-mimpi. Sebab tu Fir'aun, cuba tengok mengapa Fir'aun keluarkan satu arahan yang zalim. Apa arahan dia? Bunuh mana-mana perempuan Bani Israel yang lahirkan anak. Sebab dia bermimpi bahawa ada seorang bayi daripada Bani Israel akan jatuhkan kerajaan dia. Lalu dia bunuh mana-mana bayi yang dilahirkan oleh perempuan daripada Bani Israel, bunuh. Kerana mimpi. Ya, jadi bermakna mimpi-mimpi ini bukan saja datang kepada para nabi, dia juga datang kepada orang-orang jahat. Mimpi-mimpi yang benar bukan saja datang kepada para nabi, dia juga boleh datang kepada orang-orang jahat. Mimpi yang datang kepada raja ni mimpi benar, mimpi yang sadiq, mimpi yang benar. Tetapi mimpi itu datang kepada orang jahat. Sebab raja ni, dia ni ialah raja yang mengaku dia Tuhan. Jahat ni raja ni, dia mengaku bahawa dia Tuhan. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia mimpi, dan mimpi dia tu mimpi yang benar. Mana mimpi itu akan berlaku di alam realiti. Itu mana mimpi benar. Ya, itu mana mimpi benar. Jadi mimpi benar mengikut istilah, mengikut cerita ini, ya, para ulama kata apa? Dia boleh berlaku kepada para nabi, boleh berlaku pada orang soleh, dan boleh berlaku kepada orang-orang yang jahat-jahat. Mimpi yang benar ini. Jadi raja yang mengaku diri dia Tuhan ini bermimpi. Ya, jadi dia tanya memanda menteri dia, apakah takwilannya? Baik, apa kata memanda menterinya? Ya, dia kata, ya ayuhal mala,
O aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Terangkanlah kepadaku, wahai orang-orang yang terkemuka, menteri-menteri, terangkanlah kepada aku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Kalau kamu boleh takwil mimpi, tolonglah takwilkan. Aku dah resah, dia dah resah lah. Ya. Apa kata jemaah menteri? Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlabi bi'alimin. Mereka menjawab, mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Kata jemaah menteri, wahai tuanku, usah risaulah, itu mimpi tak betul tu, mimpi kosong aja. Mungkin tuanku terlalu letih kot, lalu mimpi benda macam tu. Mungkin agaknya tadi macam kita lah, mungkin agaknya tadi tengok TV cerita hantu, mimpi hantu. Betul tak? Agaknya begitu. Itu mimpi adghathul ahlam. Adghathul ahlam ni, itu mimpi-mimpi yang tidak benar tuanku. Udahlah, lupakanlah, jangan tuanku rasa risau. Gitu. Dan kami pun, kata jemaah menteri, kami tak tahu nak takwilkan mimpi ni. Sebab bukan semua orang boleh mentakwilkan mimpi. Ya. Para ulama tafsir kata, mengapa menteri-menteri ni kata demikian? Menteri-menteri ni kata demikian kerana mereka tahu secara rambang bahawa mimpi ini menandakan keburukan akan berlaku. Tetapi oleh kerana mereka tak mau disusahkan dengan kerja-kerja daripada raja, lalu dia kata, tuanku, ini mimpi kosong, jangan percayalah. Ini kata ulama-ulama tafsir kita. Bukan kerana mereka ni tak tahu takwil, mereka tahu, tetapi mereka tahu takwil pun bukan secara detail. Daripada cerita itu dia dapat tahu dah, ini ada benda buruk akan berlaku. Tetapi supaya raja tak risau, sebab bila raja risau, raja akan buat benda-benda yang menyusahkan menteri. Jadi menteri jadi banyak kerja. Mungkin agaknya allowance sikit, kerja jadi banyak. Tak nak menteri-menteri ni. Lalu mereka jawab apa? Tuanku, jangan risau, ini mimpi kosong, tak ada apa-apa pun. Dan kami ni tak reti nak takwil mimpi. Ini kejahatan menteri-menteri yang korup. Ya. Ini kejahatan mereka. Jadi raja pun, lah, kamu ni saya bayar allowance tinggi-tinggi, tak boleh takwil. Mereka kata, kami tak reti tuanku. Sebab tu, jadi Allah Ta'ala lebih bijak daripada menteri-menteri ini. Allah lebih bijak daripada menteri-menteri yang jahat ini. Ya. Apa kata Allah? Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa arsiluni. Ya, ayat 45. Tiba-tiba bila jemaah menteri ni kata dia tak reti, si penuang air tadi, yang tuang air tadi, dia ada sebelah tu, maklumlah kerja dia tuang air, dia ada sebelah raja. Bila dia tengok menteri-menteri semua tak boleh nak takwil, dia kata, tuanku, Patik dulu duduk penjara, Patik bermimpi, ada seorang lelaki dalam penjara, dia pandai takwil mimpi. Kalau tuanku izinkan, hantar Patik pergi ke penjara, Patik boleh jumpa dia, minta dia takwilkan mimpi ini. Nampak? Ini dijelaskan dalam ayat yang ke-45. Ya. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua. Antara mereka berdua tu apa dia? Antara yang kena hukum mati dengan yang terselamat tadi tu, yang banduan yang dua orang tadi tu, ya. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai mentakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Jadi bila jemaah menteri ni tak reti nak takwil, si penuang air tadi baru teringat, lah, aku dah puluh tahun bebas, terlupa nak beritahu raja bahawa si Yusuf tu dah kena zalim. Tak apalah, dia kata, tuanku, Patik kenal dengan seorang yang pandai mentakwil mimpi. Sebab masa Patik duduk di penjara dulu, Patik pun bermimpi juga. Apa mimpi Patik? Patik bermimpi Patik perah anggur. Dia takwilkan mimpi itu bahawa Patik akan bebas daripada istana dan jadi tukang tuang air, tuanku. Tengok, Patik dah jadi tukang air, tuanku. Betul mimpi dia, tepat dia takwil. Maka kalau tuanku sudi, tolong hantar Patik balik ke penjara. Patik nak jumpa dengan lelaki itu dan minta dia takwilkan mimpi, tuanku.
Maka raja ni dah risau. Dia kata, kalau gitu pergilah. Kamu pergi ke penjara, cari balik lelaki tersebut. Maka ketika itu pergilah lelaki ni. Selepas bertahun-tahun dia lupakan Nabi Yusuf. Lalu bila sampai ke penjara, apa dia cerita? Dia jumpa semula dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tengok ayat 46. Ya. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Bila dia sampai kat penjara, dia jumpa Nabi Yusuf. Ya. Wahai Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai. Nampak tu? Bila dia jumpa Nabi Yusuf, dia puji dulu Nabi Yusuf. Dia kata apa? Ayyuhas siddiq, wahai orang yang sangat dipercayai. Aku datang jumpa engkau ni nak minta engkau takwilkan mimpi. Aku percaya cakap engkau. Sebab apa? Dalam penjara ni ada beribu banduan. Engkau lah banduan yang paling tinggi akhlaknya. Sebab itu bila aku bermimpi, aku jumpa engkau. Sekarang ni aku tak bermimpi, tuanku bermimpi. Aku nak engkau takwilkan mimpi aku. Sebab apa? Sebab engkau ini siddiq, engkau orang yang benar, akhlak engkau baik. Dan bila engkau takwil mimpi itu betul. Sebab apa Nabi Yusuf bila takwil mimpi dia betul? Sebab Allah lah yang mengajar dia tentang takwil mimpi itu. Sebab itu tepat. Jadi kata lelaki itu, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Jadi dia kata, wahai Yusuf, aku datang ke penjara ni sebab aku percaya kat engkau. Tuanku Sultan bermimpi. Dia mimpi bahawa 7 ekor lembu betina gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Dan dia bermimpi juga ada tangkai, 7 tangkai gandum yang hijau. Di sebelahnya ada 7 tangkai gandum yang dah layu. Apa takwil mimpi itu, wahai Yusuf? Nampak tak? Apa takwil mimpi itu? Baik, apa kata Nabi Yusuf? Tengok ayat yang ke-47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 3 ayat yang saya bacakan tadi ialah mentakwilkan mimpi si raja tadi. Tengok Quran ceritakan detail kepada kita. Ya, sebab itu kita kata Quran ini bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Quran ini Nabi yang tulis, dia tak boleh cerita detail macam ni. Ada cerita Nabi Yusuf berlaku ratusan tahun yang lalu. Mana Nabi Muhammad tahu benda ni? Nabi Muhammad tidak menulis Quran, tetapi Quran itu datang daripada Allah. Buktinya Nabi boleh cerita kepada kita benda ini dengan detail macam ni. Sedangkan dia tak reti membaca, dia tak reti menulis. Ya, dia Injil pun dia tak pernah baca, Taurat pun dia tak pernah baca. Tiba-tiba dia boleh cerita benda ini dengan detail. Ya, apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pentakwilkan mimpi itu. Apa mimpi dia? 7 ekor lembu betina gemuk makan 7 ekor lembu betina kurus. Dan 7 tangkai gandum hijau ada sebelah 7 tangkai gandum yang layu. Apakah mimpinya? Takwil mimpinya. Yusuf berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Kemudian
Setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit daripada apa biji gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nabi Yusuf pentakwilkan mimpi itu. Apa mimpi dia? 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Maknanya apa? Nabi Yusuf kata 7 ekor lembu betina yang gemuk itu ibarat kepada kata, kamu sekarang ni balik dan usahakan tanaman kamu selama 7 tahun bersungguh-sungguh. Itu makna lembu betina gemuk tu. Kamu kena tanam tanaman yang cukup banyak, yang cukup baik selama 7 tahun. Dalam masa 7 tahun ni kamu kena pastikan hasil tanaman kamu, hasil tanaman yang cukup memberangsangkan. Yang kamu kena usaha betul-betul. Biasa satu ekar boleh keluarkan 10 tan. Kamu kena usahakan sekarang ini 10 ekar boleh keluarkan 100 tan. Kamu kena usaha sekarang ni. Dalam masa 7 tahun ni kamu kena usaha betul-betul. Banyakkan tanaman kamu. Dan bila kamu usaha tu, bila kamu dah dapat hasilnya nanti, kamu jangan makan semua hasil itu. Ya, kamu ambil tangkai gandum tu, kamu ambil sikit, kemudian kamu biarkan. Tangkai gandum tu jangan kamu luruhkan daripada tangkai dia, simpan. Ibarat kata kalau mereka tuai gandum tu, mereka dapat dia panggil apa tu, tangkai gandum tu lah. Ya, ada 100 biji, kamu ambil 10 biji, 90 biji, biar dia melekat dekat tangkai gandum tu, kamu simpan. Sebab apa? Sebab nanti akan datang 7 tahun negeri kamu akan dilanda kemarau. Masa tu semua benda mati, cocok apa tanaman pun tak hidup. Jadi lembu kurus itu ibarat kepada kemarau yang akan datang selama 7 tahun. 7 ekor lembu kurus itu ibarat kata 7 tahun kemarau yang akan mendatang. Jadi 7 ekor lembu betina yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Artinya musim kemarau yang 7 tahun ini akan memakan semua hasil-hasil tanaman yang kamu buat dalam masa 7 tahun yang lepas. Jadi sebab itu 7 tahun yang pertama ini kamu tanam gandum betul-betul sampai hasil dia cukup banyak. Dan bila banyak, kamu jangan makan semua, makan sedikit. Yang lebih itu kamu biarkan tangkai gandum itu, biji gandum itu ditangkai. Sebab apa? Selepas 7 tahun ini akan datang 7 tahun kemarau pula. Dalam masa 7 tahun kemarau ni tak ada benda yang hidup. Ketika itu hasil kamu 7 tahun yang lepas tu akan digunakan pada masa itu. Itu makna 7 ekor lembu kurus akan makan 7 ekor lembu gemuk. Boleh faham tak tu takwil Nabi Yusuf itu? Ya? Jadi Nabi Yusuf pun takwil benda itu. Jadi dia kata, gitu takwilan dia. Ya, rupanya dalam takwil itu aku kena balik beritahu sultan, tuanku sultan, Yusuf takwil mimpi ini. 7 ekor lembu betina gemuk itu ibarat kata tuanku kena kerahkan hamba-hamba rakyat tanam gandum sebanyak-banyaknya supaya kita dapat hasil yang baik. Dan gandum yang kita dapat tu pula, kalau dapat jangan makan semua. Ya, kalau orang kata dalam tangkai gandum tu ada 10 tangkai, makan 2 tangkai saja. 8 tangkai tinggalkan. Jangan dituai, jangan dikeluarkan biji gandum tu daripada tangkai tu. Ya, simpan dengan tangkai-tangkai dia sekali. Simpan. Makan sikit-sikit. Sikit-sikit makan. Sebab apa? Sebab nanti 7 tahun yang akan datang pula, akan datang kemarau yang akan melanda Mesir selama 7 tahun pula. Bila 7 tahun tu datang, makanan tak ada, ketika itu kita keluarkan hasil gandum yang kita dapat pada musim yang 7 tahun yang lepas. Itu makna lembu kurus makan lembu gemuk. 7 lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Jadi itu takwil Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf ni tuan-tuan, oleh kerana dia pakar. Nabi Yusuf ni dia pakar. Soalan kata apa?
soalan kata 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Dia dah jawab. Nabi Yusuf bukan saja jawab soalan tersebut, dia berikan jalan penyelesaian. Apa jalan penyelesaian dia? Kamu bila makan gandum yang 7 tahun yang kamu tanam tu, kamu jangan makan semua, makan sikit aja. Sebab kalau kamu makan semua, nanti 7 tahun akan datang tak ada bekalan. Masa tu kemarau. Nampak? Dia bukan saja takwil mimpi, dia ajar pula bagaimana nak mengurus mimpi tersebut, nak mengurus gandum itu. Kemudian Nabi Yusuf jawab satu benda yang tak ditanya. Apa dia? Cuba tengok ayat yang ke-40, ayat yang ke-49. Yang ayat 49 ni orang tak tanya dia, tapi dia jawab. Apa dia? Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Pada masa itu mereka memeras anggur. Nabi Yusuf kata apa? 7 tahun yang pertama kamu akan hidup dalam keadaan baik. Masa tu kamu tanamlah gandum sebaik-baiknya. Lepas 7 tahun akan datang 7 tahun yang kedua pula, berlaku kemarau. Selepas habis 14 tahun, tahun yang ke-15, negeri Mesir akan dihujani dengan hujan yang lebat. Ketika itu hasil mahsul kamu akan menjadi baik. Dan baik itu Nabi Yusuf kata apa? Seolah-olahnya kamu akan memeras anggur, kamu akan perah anggur minum suka-suka. Sebab memeras anggur ni dia ialah kinayah ataupun kata-kata sindir kepada apa? Bahawa kamu akan hidup dalam keadaan gembira. Mana pada tahun yang ke-15 hujan akan turun dengan banyak dan orang Mesir akan hidup dengan penuh kegembiraan. Itu takwil Nabi Yusuf. Ya. Kita pun tak terlintas begitu takwil dia. Ya. Sebab itu kalau kita tak pandai takwil mimpi, jangan kita nak reka-reka. Nanti orang tu percaya, habis sesat orang tu. Sedangkan mimpi itu mimpi yang benar, datang daripada Allah. Allah nak menyampaikan satu maklumat kepada kita. Tiba-tiba kita takwil tak betul. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, dia memahami mimpi, dia mampu mentakwilkan mimpi kerana dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu baliklah budak tadi ke istana. Balik dia. Bila balik dia ke istana, dia cerita pada Tuanku Sultan. Begini takwil dia. Tuanku Sultan berpuas hati dengan takwilan itu. Jadi bila dia dah tahu, dia kalau begitu takwilan mimpinya bermakna kita kena bergerak sekarang. Kita kena bergerak sekarang. Sebab apa? Sebab 7 tahun untuk tanam gandum betul-betul. Kalau dalam masa 7 tahun ni kita tak bergerak betul-betul, nanti 7 tahun akan datang berlaku kemarau, habis negeri Mesir ni. Jadi Tuanku Sultan dah dapat satu petunjuk. Ya, dia nak kerahkan rakyat dia 7 tahun yang pertama ni tanam gandum betul-betul. Mungkin dia akan keluarkan subsidi, mungkin dia akan keluarkan bantuan baja, mungkin dia akan beri kursus bagaimana nak tanam gandum dengan baik. Macam-macam lah dia akan usahakan. Sebab 7 tahun akan datang kemarau. Jadi raja ni dia rasa macam bertuah sangat kerana ada orang seperti Nabi Yusuf yang boleh mentakwilkan mimpi dia. Nampak tak ya? Baik. Lalu apa kata raja? Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Ayat 50. Cuba tengok. Jadi bila raja dah rasa seronok, Allah bagus takwilan mimpi Yusuf ni. Apa kata raja? Ituni bihi, tolong kau pergi ke penjara, bawa Yusuf ke sini, aku nak jumpa Yusuf. Artinya, hei pengawal istana, bebaskan Yusuf daripada penjara. Raja dah terhutang budi. Raja-raja dia ada hak untuk memaafkan banduan. Dia ada hak. Dia kata apa? Oleh itu, wahai menteri undang-undang, wahai polis-polis, lepaskan Yusuf dan bawa Yusuf ke istana, aku nak jumpa dia. Ya. Lalu bila raja kata begitu, si pemerah anggur tadi, yang orang yang bertugas sebagai penuang air tadi, pergilah jumpa Nabi Yusuf ke penjara. Apa kata Yusuf?
Ada berita baik. Apa dia? Raja lepaskan engkau daripada penjara. Raja lepaskan engkau daripada penjara. Melompat tak Nabi Yusuf? Agak-agaknya melompat tak Nabi Yusuf gembira? Melompat tak tuan-tuan? Tak. Nabi Yusuf tak melompat gembira. Nabi Yusuf kata, oh, raja nak lepaskan aku. Ginilah, kau balik semula jumpa raja. Kau jumpa raja, aku tak nak keluar daripada penjara ini. Aku nak raja buka balik kes aku. Aku di penjara secara zalim. Aku tak kacau perempuan itu. Perempuan tu fitnah aku, lalu aku di penjara. Jadi kalau raja nak lepaskan aku tanpa bicara di mahkamah, aku tak mahu. Kau balik semula jumpa raja, minta kes ini dibicarakan semula di mahkamah. Aku mahu kebenaran itu ditegakkan. Aku tak mahu bila aku keluar daripada penjara, orang kata, tengok banduan mujur sultan, kesian kat dia dapat keluar. Itu penjenayah tu. Aku tak mahu kata gitu. Sebab aku bukan penjenayah. Aku masuk penjara kerana difitnah oleh perempuan tersebut. Aku mahu kes ini didengarkan semula di mahkamah dan perbicaraan yang adil dibuat supaya tahu siapa yang bersalah, siapa tak bersalah. Aku tak mau keluar dari penjara. Engkau balik semula jumpa raja, aku tak mau keluar. Tuan-tuan, ini pendirian Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lah agaknya tuan-tuan, raja dah maafkan, agaknya kita tunggu tak penjara tu. Tak ada dah melompat kita, ya ke kita keluar. Nabi Yusuf kata tak. Aku nak keluar daripada penjara secara terhormat. Aku bukan penjenayah, aku difitnah. Aku nak keluar daripada penjara ni dalam keadaan nama aku dibersihkan. Sekarang ini buka kes ni kembali, bicarakan aku supaya nyata siapa salah, siapa tak salah. Ya. Tuan-tuan tahu tak apa jadi selepas itu? Kita dengar azan dulu, lepas ni kita sambung. Besok lagi dia pergi.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wassalatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'atahu al-intidar. Jadi kita tengok ayat 50. Dan raja berkata, ayat yang ke-51 ya. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Mana raja nak bebaskan Nabi Yusuf. Ketika utusan itu datang kepada dia, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu, yang engkau kembali kepada raja, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Kata Nabi Yusuf, aku tak nak keluar dari penjara ni. Aku nak kes ini dibuka, dan perempuan-perempuan yang datang di rumah isteri menteri tersebut, yang mana dia suruh aku berjalan depan mereka sampai mereka potong jari mereka, bawa semua mereka heret ke mahkamah, kerana mereka itulah yang menjadi sebab aku kena penjara. Semua mereka tu hendaklah diheret ke mahkamah. Ini ketegasan Nabi Yusuf. Ya. Apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dikomen oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komen Nabi? Dalam satu hadis Nabi kata apa? Ya, Nabi kata apa? Nabi kata, walau kuntu ana la badartul bab. Nampak tak? Kata Nabi, kalau aku jadi Nabi Yusuf, aku dah pergi keluar daripada penjara dah. Nampak tak? Kata Nabi Muhammad, hebat Yusuf alaihi salam ni. Ya, raja dah bebaskan dia, dia tak nak keluar daripada penjara. Dia minta supaya kes itu dibicarakan. Kata Nabi, kalau aku duduk di tempat dia, aku dah keluar dah. Bila lepas keluar daripada penjara, baru aku akan buka kes ni. Tapi Nabi Yusuf kata tidak, aku takkan keluar daripada penjara ni sebelum kes ini diadili. Heret semua perempuan-perempuan tersebut, bicarakan balik. Baik, tuan-tuan, mengapa Nabi Yusuf tak nak keluar penjara? Mengapa dia minta kes ini dibuka kembali? Ya, pertama sekali dia nak supaya bila dia keluar daripada penjara, tidak ada lagi tohmahan orang kepada dia. Itu sultan, kesian belas sultan dah dia keluar tu, tapi dia tu memang salah tu, itu suka kacau orang, kacau perempuan tu. Dia tak nak gitu. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf ni dia nabi. Jadi bagaimana seorang nabi nak menyampaikan dakwah, tiba-tiba nama dia kotor? Seorang nabi nama tak boleh kotor. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Nasrah, kelebihan Nabi Muhammad apa dia? Warafa'na laka dhikrak. Ya, warafa'na laka dhikrak. Wahai Muhammad, kau jangan bimbang. Walaupun Abu Jahal tu baling kau dengan batu, hina kau, tetapi nama engkau sangat bersih di kalangan manusia. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni, orang nak kata dia pembohong, dia tak pernah berbohong. Orang nak kata dia ahli sihir, dia tak pandai ilmu sihir, dia tak pandai baca syair. Nak kata dia ni bomoh, dia bukan bomoh, nama dia bersih. Sampai Abu Lahab, Abu Jahal tak tahu macam mana nak serang Nabi Muhammad. Nak serang peribadi dia tak boleh, sebab nama dia bersih. Nampak? Jadi menunjukkan bahawa seorang nabi, nama dia kena bersih, sebab dia nak menjalankan kerja dakwah. Tuan-tuan bayangkan, seorang khatib baca khutbah atas mimbar. Tuan-tuan, hendaklah kita takut kepada Allah. Orang kat bawah, sudahlah, dia pun baru lepas penjara, rogol orang, nak suruh orang takut pada Allah. Kan susah. Betul tak? Jadi sebab tu Nabi Yusuf kata, saya tak mau keluar daripada penjara. Saya keluar, saya nak buat kerja dakwah di luar. Saya nak nama saya dibersihkan, sebab saya tak bersalah. Dan yang kedua, kata ulama, sebab Nabi Yusuf tak nak keluar, dia mendapat ilham daripada Allah bahawa lepas dia keluar nanti dia akan jadi menteri. Lepas dia keluar, dia akan jadi menteri. Bila dia jadi menteri, dia nak bawa pemulihan secara menyeluruh pada negeri Mesir. Nanti bila Nabi Yusuf keluar daripada penjara ni, dia akan dilantik oleh raja untuk menjadi Perdana Menteri. Bukan menteri biasa, Perdana Menteri yang berkuasa penuh. Kan saya dah sebut tadi, raja ni dia raja berperlembagaan. Dia raja tapi tak ada kuasa. Dia lantik Perdana Menteri tu yang akan run, yang akan mentadbir negara.
Jadi Nabi Yusuf ni dia tahu Allah Ta'ala dah ilhamkan kepada dia, dah beritahu dia, engkau bila keluar nanti engkau akan jadi Perdana Menteri. Sebab tu Nabi Yusuf nak, bila dia jadi Perdana Menteri, dia nak nama dia bersih. Nampak? Apa rasa tuan-tuan kalau Perdana Menteri yang dilantik nama tak bersih? Itu, dia kata nanti dia nasihat orang, tuan-tuan, taklah kita bayar cukai pendapatan. Tiba-tiba rupa dia berjuta tak bayar cukai pendapatan. Ada orang nak ikut dia. Itu, tuan-tuan, janganlah kita mencuri. Tiba-tiba orang tahu ini dulu dia curi berapa bilion dia curi, nak ajar orang jangan mencuri. Nampak tak? Nabi Yusuf tak mau gitu. Dia nak bila dia jadi Perdana Menteri nanti nama dia bersih. Sebab apa? Sebab dia nak bawa pemulihan yang menyeluruh pada negeri Mesir. Dia nak nama dia bersih. Jadi tuan-tuan, bila dia tak nak keluar, si pemerah air tadi balik semua jumpa raja. Wahai tuanku, Yusuf tak nak keluar. Sebab apa? Yusuf minta kes dia dibicarakan. Tuanku Sultan pun kata, baiklah, kumpulkan semula perempuan-perempuan jahat itu, buka kes dan bicarakan di mahkamah. Better nak dengar apa keputusan hakim. Nampak? Ini kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, cuba tengok ayat 51. Ya, qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsihi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ayat 51. Jadi bila kes itu dibuka, perempuan Zulaikha itu dipanggil ke mahkamah. Suami dia dipanggil ke mahkamah. Perempuan-perempuan yang potong jari ketika datang ke rumah tu, dia tengok Nabi Yusuf tu dipanggil ke mahkamah. Kes dibuka kembali. Jadi bila dibuka kembali, kita boleh bayangkanlah tuan-tuan. Dulu masa Nabi Yusuf di penjara, tidak ada perbicaraan. Raja tak tahu. Sebab negeri Mesir diperintah oleh menteri-menteri yang korup. Mereka penjarakan Nabi Yusuf tanpa bicara nafsu mereka. Sekarang raja minta buka kes ni di mahkamah. Bila mahkamah tuan-tuan, jangan main-main. Itu habis semua ditanyanya, habis semua dikoreknya. Itu. Jadi sekarang ni Zulaikha duduk dalam mahkamah, nanti peguam akan tanya dia. Habis bila peguam tanya, habislah. Ya. Peguam tanya dia, apa sebenarnya benda berlaku? Ya, apa sebenarnya benda berlaku? Perempuan-perempuan yang potong jari itu pun dipanggil, disoal seorang-seorang, apa sebenarnya benda berlaku? Jadi dalam kes ini Quran tak ceritalah bagaimana perdebatan di mahkamah tu. Cuma Quran cerita akhirnya Zulaikha dan perempuan-perempuan itu mengaku salah. Mengaku salah. Tengok apa kata Zulaikha. Zulaikha kata apa? Dan raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Nampak tak? Jadi bila kes tu dia bawa ke mahkamah, menggeletarlah semua. Itu hakim tanya, raja tanya, sekarang ni macam mana? Kata perempuan-perempuan yang jahat itu, tuanku, sebenarnya kamilah yang jahat, kamilah yang telah menfitnah Yusuf. Ya, adapun Yusuf sebenarnya tidak ada kejahatan langsung pada dia. Kami yang jahat tuanku, kami telah memfitnah dia. Perempuan-perempuan tu dah mengaku. Sekarang ni Zulaikha pula dipanggil. Kamu pula macam mana? Zulaikha kata, tuanku, sebenarnya Patiklah yang telah menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang menggoda Patik. Patiklah yang bersalah. Sesungguhnya Yusuf itu orang yang benar lagi soleh. Patiklah yang salah, tuanku. Nampak tak? Ya, tuan-tuan tahu tak? Masa kes ini dibicarakan, Nabi Yusuf tak ada dalam mahkamah. Nabi Yusuf berada di penjara. Ya, sebab itu dalam ayat ini, ya. Tengok ayat yang ke-52. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Mengapa Zulaikha bercakap benar dalam penjara tu?
Sedangkan masa kes itu dibicara, Nabi Yusuf berada di penjara. Sepatutnya Zulaikha dan juga perempuan-perempuan tu boleh bercakap bohong depan hakim. Sekarang mengapa mereka tak nak cakap bohong? Cuba tengok ayat 52. Allah bongkar kepada kita, ya. Tengok ayat 52. Yusuf berkata, ya, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat, ya. Zulaikha ni tuan-tuan, dia tak nak berdusta lagi. Dia tak nak buat dosa yang kedua. Dia dah tahu dah. Dosa dia yang pertama itu fitnah Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf masuk penjara. Sekarang ni aku tak nak buat dosa yang kedua. Walaupun Yusuf tak ada dalam perbicaraan ni, aku tidak mau mengkhianati dia buat kali yang kedua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata dia, ya, la yahdi kaidal khainin. Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi Zulaikha telah bertaubat daripada kesalahan dia. Perempuan-perempuan yang jahat itu juga telah bertaubat. Mereka tidak mau buat dosa yang kedua. Di sini menunjukkan bahawa wanita-wanita ini mereka telah menjadi wanita-wanita yang baik-baik. Sebenarnya dia boleh tipu lagi, tapi dia tak nak tipu. Dia tak nak buat dosa atas dosa. Ini orang baik. Itu. Ada orang yang jahat ni tuan-tuan, sampai setan pun selut tabik dekat dia. Dia dah buat dosa, selamba je dia buat dosa yang kedua. Bahkan dia ajak orang, tak payah malu lah, jom kita buat lagi dosa. Tak apa nak malu. Itu. Ya, dia dah buat dosa, dia buat dosa atas dosa, dosa atas dosa. Ini apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau dah muka dah tak tahu malu, kata Nabi, kau buatlah apa yang kau nak. Kau tunggulah nanti balasan Allah di akhirat. Adapun Zulaikha yang dulunya dia fitnah Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf masuk penjara, sekarang ini dia berpeluang untuk buat dosa yang kedua. Tetapi dia tidak mau lagi buat dosa yang kedua, tidak mau mengkhianati Nabi Yusuf, dan dia mengaku di mahkamah Nabi Yusuf tidak bersalah. Baik. Bila Nabi Yusuf tak bersalah, tuan-tuan, raja dia pandang siapa? Ini Zulaikha telah bertaubat. Wanita-wanita ni telah bertaubat. Raja pandang kepada Perdana Menteri. Sebab Zulaikha ni suami dia Perdana Menteri. Sekarang ni raja pandang Perdana Menteri. Perdana Menteri bangun. Kamu tahu kan isteri kamu telah berdusta sehingga Yusuf kena penjara? Tahu tuanku. Kamu sebagai Perdana Menteri patutnya tegakkan kebenaran. Walaupun ini isteri kamu salah, patutnya kamu jangan bias. Ini kamu ikut cakap isteri kamu Perdana Menteri. Perdana Menteri bukan ikut cakap isteri. Perdana Menteri bertindak ikut maslahah kepentingan rakyat. Ini kamu ikut cakap isteri kamu suruh penjarakan Yusuf, kamu penjarakan Yusuf, maka oleh itu kamu letak jawatan sekarang dan kamu pergi tempat lain. Dalam Quran tak beritahu ke mana perginya Perdana Menteri yang telah dibuang kerja. Raja paksa dia letak jawatan. Sebab apa? Ini Perdana Menteri yang korup. Terlalu banyak dengar cakap isteri, sampai isteri kata penjarakan Yusuf, dia penjarakan. Padahal dia tahu Yusuf tak bersalah. Kalau kita rujuk balik ayat-ayat yang sebelum ini, ketika Nabi Yusuf tertangkap dengan Zulaikha, apa kata hakim? Kalau baju Yusuf itu koyak dekat depan, Yusuf yang goda isteri kau. Kalau baju itu koyak dekat belakang, bermakna isteri kau yang goda Nabi Yusuf. Bila ditengok baju koyak kat belakang, Perdana Menteri tahu bahawa isteri dia yang goda Nabi Yusuf. Sepatutnya isteri dia yang kena penjara. Tetapi oleh kerana isteri dia ni iron lady, perempuan besi, dia kontrol rumah tangga Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya hebat di parlimen, tetapi menjadi semut di rumah. Dia kata, bang, saya nak abang penjarakan Yusuf. Maka Perdana Menteri pun kata, baiklah Pak, abang penjarakan dia. Jadi bila kes ini dibicarakan semula, raja pandang Perdana Menteri, kamu letak jawatan sekarang. Bila dia letak jawatan itu diberi pada siapa? Diberi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun ditabal oleh raja jadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan Kerajaan Mesir.
Ini dicerita oleh Quran. Ya, mari kita tengok sikit lagi lah. Pukul 9 kita berhenti. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Dan ketika itu Zulaikha telah pun bertaubat, dia kata apa? Dan aku tidak menyatakan diriku bebas daripada kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata-kata Zulaikha yang telah bertaubat. Ya, dia bertaubat. Ya. Dan ayat yang ke-54, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maknanya apa dia? Sekarang ni keluarkan Yusuf daripada penjara, bawa dia ke istana. Aku nak dia jadi orang yang dekat dengan aku. Maknanya apa? Aku nak lantik dia jadi Perdana Menteri, menggantikan Perdana Menteri yang korup, yang suka dengar cakap isteri ni. Ya. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercayai. Kata raja, wahai Yusuf, ayo sini. Mulai daripada hari ini, aku lantik kamu jadi Perdana Menteri. Kedudukan kamu sangat tinggi dan kamu sudah jadi orang yang sangat dipercayai oleh raja. Maka bertindaklah. Ya. Maka apa kata Nabi Yusuf? Coba tengok tuan-tuan. Ayat 55. Sikit lagi. 55. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nasibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ayat 56. Ya. Ayat 55 berkata, dan Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Mana, wahai tuanku, kalau tuanku nak latih Patik pegang jawatan, lantiklah Patik ni jadi Menteri Keuangan Mesir. Nabi Yusuf minta jawatan. Ini dibahas oleh ulama. Mengapa Nabi Yusuf berani minta jawatan daripada raja? Raja kata apa? Wahai Yusuf, kamu sekarang ini kedudukan kamu sangat tinggi di mata beta. Kamu menjadi orang kepercayaan beta. Maka selepas begitu, bila Nabi Yusuf dengar bahawa raja dah percaya kat dia, terus dia kata, tuanku, kalau tuanku nak lantik Patik jadi Menteri Keuangan Kerajaan Mesir. Apa pasal Nabi Yusuf minta jadi Menteri Keuangan? Adakah kerana gajinya lebih besar daripada Menteri Pertanian? Mengapa Nabi Yusuf minta? Adakah kerana kereta yang dia akan dapat lebih besar daripada kereta yang dapat oleh Menteri Sukan? Tidak. Nabi Yusuf ialah seorang Nabi. Dia seorang Nabi ialah seorang yang amanah. Nabi kan dia ada sifat amanah, tabligh fatanah. Dia amanah. Dia minta jadi Menteri Keuangan. Sebab apa? Sebab kan dia dah takwil mimpi tadi, 7 tahun mesti tanam gandum betul-betul. Lepas 7 tahun akan berlaku kemarau. Maka bila kemarau berlaku, hasil 7 tahun yang pertama akan digunakan untuk musim kemarau. Jadi Nabi Yusuf merasakan bahawa ini kerja berat. Kerja berat ini hanya boleh dijayakan oleh orang-orang yang amanah. Kalau yang pegang Menteri Keuangan ini orang yang korup, yang ambil persen, memang habis negara. Sebab dalam masa 7 tahun ni, mereka kena bekerja keras untuk pastikan hasil mahsul tu hasil mahsul yang baik. Nampak tak? Kalau baju yang subsidi yang dihantar tu 100 beg kena sampai kepada petani. Kalau tidak, petani tak dapat baju, macam mana hasil gandum nak jadi baik? 100 beg tuan-tuan yang dikeluarkan kena sampai kepada petani. Yang boleh menyampaikan 100 beg kepada petani hanya pemimpin yang adil dan amanah. Nampak? Kalau pemimpin itu tidak adil, habislah tuan-tuan. Dia akan bagi kepada saudara mara dia. Ni bagi ni. Nabi Yusuf pandang, ini hancur negeri Mesir. Nabi Yusuf yakin bahawa dia boleh tolong negeri Mesir dalam masa 7 tahun ini berlaku tanam betul-betul. Dan 7 tahun yang kedua akan berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, rakyat lapar. Jadi hasil mahsul 7 tahun yang pertama akan digunakan untuk bagi makan rakyat yang lapar 7 tahun yang kedua.
Hanya pemimpin yang adil dan amanah saja yang boleh agihkan makanan untuk rakyat yang sedang lapar. Kalau tidak nanti habis. Sebab itu Nabi Yusuf kata, wahai tuanku, kalau tuanku percaya kat Patik, tolong lantik Patik jadi menteri kewangan. Bukan makna dia nak elon besar dah. Nabi Yusuf ialah nabi yang amanah, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kita jangan kata tengok Nabi Yusuf meminta jawatan tu nak elon besar lah, tu bukan. Nabi Yusuf seorang nabi, dia tidak ada sifat-sifat mazmumah. Ya? Sikit lagi. Wa qala al-malik tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawm ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, ya, ayat yang ke 55, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, mana menteri kewangan lah, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan aku orang yang berpengetahuan. Maknanya kalau kau lantik aku jadi menteri kewangan, aku akan jaga harta negara dengan amanah. Dan aku bukan saja amanah, aku orang yang expert. Aku orang yang berpengetahuan tentang bagaimana nak mentadbir keuangan. Ada kewangan ni bukan semua orang pandai, tuan-tuan. Itu, ada orang dia ada duit, dia pandai menghabis saja, dia tak pandai nak menjaga. Ada orang ada duit, dia pandai menghabiskan, dia tak reti macam mana nak kembangkan duit tu. Nabi Yusuf, dia bukan saja berpengalaman dalam bidang takwil mimpi, dia diajar oleh Allah bagaimana nak mentadbir keuangan. Khususnya ketika negara berada dalam keadaan yang getir, musim kemarau yang panjang selama 7 tahun. 7 tahun. Itu, kita menghadapi Covid ni baru berapa tahun? Baru 2 tahun lebih, kan? Kelang kabut kita. Itu, yang bunuh diri berapa ramai. Ini negeri Mesir 7 tahun mereka akan mengalami kemarau yang panjang. Dalam padang pasir itu kalau tak kemarau pun dah panas. Macam mana kalau berlaku kemarau? Sebab itu Nabi Yusuf kata, ini kalau ditakbir oleh orang yang tak amanah ni habis. Baik. Apa yang Nabi Yusuf sangka kan ini betul. Bila berlaku 7 tahun yang pertama, Nabi Yusuf mengetuai negeri Mesir, dia tanam gandum betul-betul. Hak baja subsidi diberi kepada rakyat. Hasil gandum menjadi hebat. Cukup 7 tahun, mereka telah berjaya simpan gandum yang cukup banyak untuk negara. Dah dalam simpanan. Masuk tahun yang ke-8, kemarau berlaku selama 7 tahun. Bila kemarau ni berlaku selama 7 tahun, hanya negeri Mesir saja yang selamat. Sebab apa? Sebab dia ditakbir oleh pemimpin yang amanah, iaitu Yusuf AS. Negeri-negeri yang berdekatan habis rosak. Rakyat mati kelaparan. Antara negara yang rosak apa dia? Palestin. Palestin siapa duduk? Yang duduk di Palestin ialah adik abang Nabi Yusuf yang pernah khianat dia satu ketika dulu. Jadi bila kemarau tu berlaku, negeri Palestin tak ada makanan. Ini menyebabkan abang adik dia kata, dengar ceritanya Mesir makanannya cukup sebab menterinya bagus. Dia tahu 7 tahun yang lepas dia tanam gandum betul-betul, dia simpan. Sekarang ni 7 tahun ketika kemarau, rakyat Mesir tak lapar. Sebab apa? Ada simpanan gandum. Lalu adik-beradik dia kata apa? Jom kita pergi ke Mesir, kita jumpa menteri Mesir tu. Dia tak tahu menteri Mesir tu ialah Yusuf, adik dia yang dia pernah buang dalam pigi dulu. Dia tak tahu. Dia pergi ke Mesir mengharapkan gandum-gandum daripada pemimpin Mesir ini. Sebab di Palestin dah tak boleh dah, tak ada gandum dah. Sebab tu dia datang ke Mesir. Bila sampai ke Mesir, dia masuk istana, jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pandang saja, dia tahu ini abang dia kenal sama-sama. Tapi abang dia tak kenal dia. Abang dia tak kenal dia. Baik. Apa sebab Nabi Yusuf boleh kenal abang dia? Abang dia tak kenal dia. Semua ini akan dijawab selepas Ramadan insya-Allah. Sebab bulan depan dah tak ada kuliah dah. Bulan depan kita dah Ramadan ya. Ramadan, kita punya tazkirah Ramadan takkan nak cerita ni ya tu. Jadi bersabarlah. Kita cerita nanti lepas Ramadan
Bila abang dia masuk istana, Nabi Yusuf terkejut. Ini semua abang-abang aku yang khianat aku dulu, yang buang aku dalam pergi dulu. Nabi Yusuf kenal. Tapi abang dia yang 10 orang tak kenal ini adik dia. Pelik tuan-tuan. Ada sebab dia. Ya. Tapi oleh kerana masa tak mengizinkan, kita tangguhlah dulu ya. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, baca sendiri ya. Baca sendiri. Dalam Quran pun tak sebut, tapi disebut dalam kitab-kitab tafsir. Ya, bagaimana boleh berlaku demikian dan apa berlaku selepas itu kita dengarlah nanti ya. Itu sajalah tuan-tuan untuk malam ni, dan jangan lupa kita berada dalam bulan Syaban, bulan puasa ya, bagi orang-orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah. Oleh itu kami nak tolong tuan-tuan supaya berbuka puasa dengan kurma-kurma yang lazat-lazat. Oleh itu dekat luar sana, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, pergi ambil lah kurma-kurma kami. Ada kurma marjul yang besar-besar tu daripada Palestin. Ada kurma ajwa pula ada 2 jenis, yang besar yang kecil. Ada belaka tu. Pergi ambil lah, bawa balik, kita makan sama-sama anak isteri kita. Mudah-mudahan ada keberkatannya insya-Allah ya. Saya rasa itu saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.